Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Muslimin muslimat, tuan-tuan, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pertama-tamanya izinkan saya yang lemah, yang dhaif, yang hina lagi banyak dosa ini untuk kita sama-sama berkongsi satu tajuk, iaitu ciri-ciri ikhwan. Saya sudah sering kali beritahu pada tuan-tuan sekalian bahawa ikhwan itu adalah gelaran. Gelaran kepada tentera Imamul Mahdi. Jadi di akhir zaman ada Imam Mahdi dan tenteranya adalah disebut sebagai ikhwan. Jadi ikhwan ini adalah pasukan yang hebat, yang dahsyat, luar biasa, yang dapat mencabar Amerika. Jadi dia bukan kecil. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi ikhwan ni suka saya menambah di sini bahawa ikhwan ini mempunyai peranan yang tidak pernah wujud sebelum daripada ini. Sebelum dan sesudah ini. Apa dia? Iaitu ikhwan. Yang mana fikiran mereka yang dikatakan ikhwan ini seluas bumi. Walaupun duduk di rumah. Walaupun duduk di gua. Walaupun duduk di pondok. Walaupun duduk di taman-taman mana pun. Tapi fikiran ikhwan ini seluas bumi. Rohnya setinggi langit. Yang akan menguasai bangsa-bangsa dan mencatur orang. Mana satu orang ikhwan ni dia boleh jaga 3-4 buah negara. Ikhwan ini. Sebab apa? Hati dia bersih. Hati dia bersih, dia orang yang sangat-sangat bertakwa, maka dia akan dibantu oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, yang benar-benar takut kepada Allah, dia akan dibantu. Itu ikhwan tadi. Jadi ini kalau tak silap saya adalah siri yang ke-7 menceritakan ciri-ciri ikhwan sebanyak 313. Jadi tentera Imam Mahdi ni saya rumuskan atau saya ringkaskan menjadi 313 ciri sebanyak bilangan tentera Imamul Mahdi yang elit. Tentera Imam Mahdi ni ada juga disebutkan 500 orang. Ikhwan tu 500 orang. Tetapi yang elit, yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, yang kira tip-topnya ada 313 orang. Jadi sekarang saya sambung iaitu ciri-ciri ikhwan yang ke-41 hingga 50. Ciri yang ke-41 hingga 50. Jadi kita terus kepada poin kita. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kita sambung ciri ikhwan yang ke-41. Iaitu apa dia? Ikhwan ini dia mempunyai keistimewaan yang dahsyat, akhlak yang hebat, yang luar biasa, ibadah yang luar biasa, ciri-ciri yang luar biasa. Tetapi saya nak sebutkan di sini ciri yang ke-41 bagi ikhwan itu, dia tidak rasa dirinya luar biasa. Nampak tak? Dia tak rasa dirinya luar biasa. Walaupun dia memang manusia yang luar biasa. Kerja buat dia luar biasa. Ilmu dia luar biasa. Pengalaman dia luar biasa. Segala macam tu luar biasa lah. Penampilan dia. Kalau dalam bidang ekonomi dia sangat luar biasa. Dalam bidang pentadbiran sangat luar biasa. Dalam pendidikan sangat luar biasa. Ilmunya tinggi. Masya Allah. Tetapi dia tidak merasa dirinya luar biasa, istimewa. Dia tak rasa macam tu. Makna kata kalau orang puji dia, hati dia tidak berbunga. Tidak riak, tidak megah, tidak sombong. Ini ikhwan. Bermakna, ini yang penting.
Bermakna apa? Bermakna orang yang rasa dirinya luar biasa, orang yang rasa dirinya istimewa, bukan ikhwan. Nampak? Walaupun orang puji dia melambung, dia boleh buat itu, boleh buat dia, ilmu dia banyak, ceramah dia hebat, dia sedikit pun sebenarnya dia tak boleh rasa dirinya luar biasa. Kalau dia rasa dirinya luar biasa, itu bukan ikhwan. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, bagaimana mungkin kita ini yang mempunyai bakat, yang mempunyai ilmu, yang mempunyai pengalaman yang banyak, yang mempunyai gaji yang besar, yang kaya banyak duit, yang muka lawa, handsome, macho, yang mempunyai harta benda yang banyak, tetapi kita boleh merasakan tidak istimewa, tidak luar biasa. Kita tidak riak, tidak sombong. Macam mana caranya? Jadi saya nak berkongsi dengan tuan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita ni sebagai manusia, kita ni tidak ada apa-apa sebenarnya. Tidak ada apa-apa di sini maksudnya. Yang pertama, kita tidak ada kuasa dan tak pernah ada kuasa. Segala macam amalan yang baik-baik, sama ada bacaan Quran, selawat kita, zikir kita, tahajud kita, puasa kita, semuanya adalah dengan izin Allah, gerak daripada Dia. Kalau Dia tidak menggerakkan kita, mana boleh kita bangun malam? Mana boleh kita puasa? Mana boleh kita bersedekah? Betul tak? Betul. Jadi, kebaikan yang kita buat itu semuanya adalah anugerah daripada Dia. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam konteks perjuangan kebenaran di akhir zaman, bila kita boleh buat kebaikan, kita berada dalam jamaah, maka kita kata apa saja yang kita buat ini adalah keberkatan pemimpin. Kita tak cakap kita. Kalau kita kata ini semua akulah yang buat, kalau bukan kerana jasa aku, tentu tak jadi benda macam ni. Ini yang dinamakan, kalau istilah bahasa lama, keakuan diri. Merasakan diri berbuat. Dalam Islam itu namanya syirik. Orang yang syirik ini dosa besar. Berdosa besar, masuk neraka. Padahal perasaan dia saja. Dia rasa ini jasa aku, ini usaha aku berjaya di atas usaha aku sendiri. Dosa besar. Syirik bahkan masuk neraka, bukan makruh. Jadi makna kesan besar. Jadi kalau kita ada ilmu yang banyak, kita tidak akan dapat menguasai, kita tidak akan faham ilmu itu kalau Allah Ta'ala tak bagi faham. Kita tak akan bersedekah kalau Allah tidak gerakkan kita untuk ambil duit daripada jubah, daripada poket kita, sedekah kat orang. Jadi segala macam kemuliaan Allah. Pandai, sebenarnya pandainya Allah. Hebat, sebenarnya hebatnya Allah. Mana kehebatan kita itu adalah bukti kehebatan Allah sebenarnya. Ilmu yang tinggi pada kita menunjukkan ilmu yang banyak adalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau begitu, kita rasa kita ni hamba yang kekal dengan sifat hamba, rasa hina, rasa berdosa, rasa bersalah dan tidak ada luar biasa. Siapa pun boleh buat, kata. Siapa pun boleh buat benda ni kalau Allah pilih orang tu. Kebetulan saja Allah pilih saya. Kebetulan saja Allah gerakkan saya boleh bangun malam. Boleh je orang lain bangun malam. Sebab itulah kita semua ini dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat. Bukan dengan amalan. Tidak ada. Hatta Nabi Muhammad SAW, hatta siapa pun, Nabi-Nabi pun, tidak ada seorang pun. Saya ulang balik. Tidak ada seorang pun yang masuk syurga dengan sebab amalan. Sebab amalan tak ada. Sebab apa tak ada? Amalan kita, syariat suruh beramal, suruh semayang, puasa, zakat, haji, takkan tak ada masuk kerana amalan? Tak ada. Yang masuk surga tu semata-mata kerana rahmat. Sahabat bertanya, hatta engkau ya Rasulullah? Ya, sekalipun aku masuk surga dengan rahmat, bukan dengan amalan. Jadi orang yang tak faham, yang bahasa kata sekarang bodoh piang, yang tak dapat hidayat, dia kata apa? Dia kata kalau maksudnya buat apa? Beramal. Dia tak faham syariat. Kita ni manusia, agama Islam, umat Islam terikat dengan syariat. Kita kena beramal. Kita kena bersyariat, kena semayang, puasa, zakat, haji. Kita kena beramal. Jadi kita beramal lah bersungguh-sungguh lillahi ta'ala. Jadi yang kita masuk surga tu dengan rahmat dia, sebab segala macam amal baik kita tu kita tak boleh buat. Mustahil boleh buat.
Mustahil kita boleh bangun malam. Mustahil kita boleh rokok. Mustahil kita boleh sujud. Mustahil kita boleh baca Quran. Mustahil. Kalau tanpa izin Allah. Ini hakikatnya. Zahir syariat kita yang buat. Zahir syariat kita yang semayang, puasa, ngaji, sedekah, tolong orang. Zahir syariat. Tapi kedrat kita yang nak bangun, yang nak berbuat itu siapa yang gerakkan? Allah SWT. Jadi ikhwan ni sebab itu dia tak rasa luar biasa. Dia tak rasa istimewa. Tapi orang nak puji dia, orang nak puji kita tak apa. Oh hebatlah Cik Din ini, pandailah Cik Din ni buat itu, buat ini. Boleh je. Hebatlah ceramah kau, hebatlah. Orang nak puji tak apa. Tapi kita tidak terkesan di hati. Kita kata ini semua adalah berkat pemimpin. Ini semua adalah berkat Fatah At-Taimi. Ini semua adalah berkat Imam Mahdi. Ini semua adalah berkat Rasulullah SAW. Ini namanya adab. Barulah tidak berlaku syirik. Tapi ingat tuan-tuan, puak-puak Wahabi tak faham ni. Walaupun dia orang konon-kononnya pejuang sunnah, dia orang tak faham ni. Itu poin yang ke-41. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Poin kita yang ke-42. Ciri-ciri ikhwan. Yang ke-42. Iaitu kita perlu bersedia untuk diproses untuk dapat rasa hamba. Apa makna kalam kata-kata ni? Kita sekarang ni duduk dalam jemaah ke atau di luar jemaah ke, sebenarnya secara tak sedar atau sedar, kita ni sedang diproses. Sedang diproses, kadang-kadang dibagi nikmat, kadang-kadang dibagi ujian, untuk dipilih nanti yang mana yang paling hebat, yang paling mendalam rasa hamba dia. Dialah ikhwan. Jadi makna lain, kita kena bersedia, diri kita ni nak diproses oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi macam mana Allah proses? Dia gunakan Rasulullah tadi sallallahu alaihi wasallam sebagai roh muqaddasah mutasarrif. Roh muqaddasah mutasarrif ini, Rasulullah ni dia hidup, roh dia hidup berperanan. Sebab itu dalam tahiyat awal, tahiyat akhir kita baca assalamu alayka ayuhan nabi. Kalau Nabi SAW itu dah, maksudnya rohnya pun dah mati, tak boleh buat apa, tidak ada peranan langsung apa-apa, buat apa kita bagi salam pada Nabi? Assalamualaikum, salam kepada engkau wahai Tuan ya Rasulullah. Dia jawab waalaikumsalam. Bermakna roh Nabi itu dia berperanan. Kita bagi tahiyat ni assalamualaikum. Takkanlah macam kita bagi salam dekat dinding, assalamualaikum dinding. Dia tak jawab. Sebab tu kita tak bagi salam pada dinding. Kita bagi salam pada orang yang nalap. Assalamualaikum Cik Mat. Assalamualaikum Pak Mat, pada orang. Jadi dengan Rasulullah assalamualaikum. Jadi ini Wahabi dia tak perasan dan dia tolak benda ni. Jadi yang nak memproses kita ini ialah Imamul Mahdi. Bagaimana Imam Mahdi proses kita? Ni pun lagi satu, orang tak ngaji, dia tak faham. Imam Mahdi proses kita melalui karamah dia yang disalurkan kepada Fatah At-Tamimi. Jadi oleh kerana Imam Mahdi ni orang bertakwa, Fatah At-Tamimi ni orang bertakwa, sebenarnya yang proses tu Allah SWT yang bagi hidayah dan senang faham. Jadi kita diproses oleh pemimpin kita. Kalau dalam jemaah kebenaran, pemimpin kita yang proses kita ini, dia bagi kita tugasan, dia bagi kita amanah, buat itu, buat ini. Itu syariat lah. Syariatnya bermakna kalau kita buat itu lillahi ta'ala, kita buat itu jujur, kita lulus lah. Tapi ada je orang yang diberi amanah, baik dalam jemaah ataupun di luar, dia tak amanah. Dia menipu, menggunakan wang tanpa mengira halal dan haram. Itu tak dibenarkan lah. Jadi itu nak bagi senang faham. Kita di luar, kita tak masuk jemaah. Siapa yang proses kita? Allah Subhanahu Taala lah. Jadi macam mana kita jalankan syariat? Kadang-kadang kita sembahyang, contoh. Kadang-kadang ada orang tak sembahyang. Dia Islam tapi tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, tak pergi haji. Padahal dia Islam. Proses juga tu. Walaupun duduk luar jemaah, walaupun bukan ahli jemaah. Jadi kalau dia tak ikut syariat, dia tak lulus lah. Asaib pun tidak, ikhwan pun tidak. Jadi nak kata adab tadi, dia ada networking dia.
Kita ni dalam jemaah yang perasan kita adalah mursyid kita, guru kita. Dia suruh kita berzikir, dia suruh kita bangun malam, dia bagi amanah, ekonomi, pendidikan, pentadbiran, apa sajalah. Jadi tu amanah tu kalau boleh buat itu lama proses lah. Kalau kita ikut syariat, lulus lah. Tak lulus gagal lah, tak layak lah jadi ikhwan, jadi as-saib. Ini kena faham. Jadi, ciri yang ke-42, kita kena sedia diri kita ni siap siaga, nak diproses untuk dapat rasa hamba. Mungkin orang tak faham lagi, contohlah. Contoh sekarang ni, saya bawa kereta. Tiba-tiba dekat jalan, accident. Contoh malam ni, accident. Lepas tu, macam mana reaksi saya? Siapa yang bagikan ujian itu? Allah SWT. Nak tengok respon saya. Sama ada saya ni orang fasik ke orang beriman. Kalau orang beriman, subhanallah, apalah dosa saya. Contohnya, saya tengok dosa saya. Sampai accident ni, apalah dosa saya ni. Mesti ni aku buat ada dosa apa-apa benda ni. Tapi kalau saya orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang berdosa, saya akan kata yang bukan-bukan. Saya tak sabar, saya tak reda. Itulah makna saya gagal. Itulah maknanya bersedia untuk diproses. Jadi, saya di luar jemaah. Kena proses juga. Orang dalam jemaah seperti juga kena proses. Jadi, maknanya ikhwan ini untuk semua orang. Satu dunia. Yang Islam ke tak Islam ke, macam mana tak Islam pun diproses. Iyalah kalau dah sampai masa dapat petunjuk, dia masuk agama Islam, dia menerima fatwa at-Tamimi, dia boleh jadi ikhwan. Walaupun asalnya dia bukan Islam. Faham tak? Ini namanya Islam ni, dia global sungguh. Jadi dengan kata lain, dapat rasa hamba ni maknanya kita sekarang ni, Allah Subhanahu Wa Taala, dia proses kita, kadang dia bagi nikmat. Sedar diri tak dapat nikmat, dapat duit, tiba-tiba dapat 5,000. Tak pernah dapat 5,000, dapat 5,000. Hep hore, ya bedu. Lupa daratan, sujud syukur pun tidak. Jadi kalau bersyukur, alhamdulillah. Jadi bermakna bersedia untuk diproses ni supaya kita ni ubah perangai kita. Apa Ahmad? Ubah perangai kita secara total. Apa tujuannya? Nak dapat rasa hamba. Rasa hamba ni penting. Syakila, rasa hamba ni penting. Pasal apa penting? Pentingnya di sini ialah kerana kalau kita boleh merendah diri, rasa diri itu hina, rasa diri itu banyak dosa, itulah ciri-ciri ikhwan dan rasa hamba. Allah Subhanahu Wa Taala tak suruh orang belagak. Belagak, sombong, riak, takabur, rasa diri dia hebat, rasa ilmu dia tinggi, pengalaman dia banyak, orang lain hina, dia tak hina, dia mulia. Salah besar, berdosa. Sebab kita pun tak tahu ending kita macam mana. Kita mati macam mana? Husnul khatimah ke? Su'ul khatimah ke? Kita pun tak tahu. Baik ya, itu adalah poin yang ke-42, ciri ikhwan. Kita sambung kepada ciri ikhwan yang ke-43. Kalau orang tu berada dalam jemaah, dia kena rasa diri dia yang menjadi masalah, penentu masalah atau kepada kemenangan ni. Makna dia yang menyebabkan tak menang-menang sebab masalah dia. Kena rasa gitu. Ada ke orang syarah macam ni? Tentu orang kata gila, sewil, tak betul ni. Anggap diri kita paling berbahaya kepada jemaah. Ini namanya rasa hamba yang tajam. Itu yang duduk dalam jemaah. Duduk dalam jemaah tak boleh rasa bangga, bongkak, riak, takabur, hebat. Aku duduk dalam jemaah kebenaran. Takkan aku tak hebat? Hebatlah aku. Dah tentu nak menang ni. Aku zikir selalu. Zikir pun tak berhenti. Aku bukan buat dosa. Aku bukan buat maksiat. Tak boleh macam tu rupanya. Itu duduk dalam jemaah. Dalam jemaah. Yang di luar jemaah, dia tak rasa masalah. Jadi, poin yang ke-43 ialah rasa hamba yang tajam tu, dia kena anggap diri dia paling berbahaya. Ini dekat Malaysia ni tak jadi daulah ni sebab akulah. Aku ni tak taubat-taubat lagi, dosa akulah. Berapa ramai orang tak faham ni? Ramai. Ustaz-ustaz pun tak faham. Ulama-ulama pun tak faham. Bila ada orang yang bertakwa,
Orang bertakwa ni dia rasa dia banyak dosa. Terbalik pula. Dia orang bertakwa tapi dia rasa banyak dosa. Kita banyak dosa tapi rasa bertakwa. Tak betul. Jadi di antara rasa hamba yang tajam itu ialah dia anggap diri dia lah punca kepada lambatnya berlaku kemenangan. Saya nak bagi contoh Pak Ahmad. Dalam peperangan Sayyidina Umar, tentera dia nak lawan dengan orang kafir. Dia kata, aku tak takut dengan orang kafir ni, banyak mana pun aku tak takut. Aku takut dosa. Aku takut dosa. Kalau ada dosa, itu menjadi hijab. Nak menang jadi hijab. Jadi bila kita rasa, pasal apa pula menang tak menang ada kaitan dengan aku pula, kita rasa. Ini rasa hamba yang dia tak tajam. Dia rasa kalah ni bukan pasal dia. Sedangkan orang yang sensitif tu, dia ada rasa semua yang berlaku ni yang tak kena, ada kena mengena dengan dia. Contohnya orang kata, sekarang ni Cik Din tak bersalah. Tak boleh. Saya rasa saya bersalah ni sebab dia tu sebab saya lah. Padahal bukan salah Cik Din, tapi Cik Din rasa Cik Din bersalah. Orang ni bagus tak? Bagus lah. Bukan salah dia, dia rasa dia bersalah. Kita ni salah kita pun tak rasa bersalah. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, saya ulang balik semula. Bagi orang yang berjuang, ahli-ahli dalam jemaah kebenaran, bila tak menang, bila tak berjaya, dia akan anggap kenapa ni tak menang, kenapa tak dapat bantuan, ni salah aku ni. Aku ada lagi dosa ni, dosa syirik gamaknya. Ada lagi maksiat yang aku tak tobat lagi. Ini namanya rasa hamba yang tajam. Mana ada guru-guru yang syarah yang macam ni? Jaranglah kalau ada pun. Maknanya kemenangan tu tak dapat sebab dia rasa dosa dia. Ini yang diajar oleh Fatah At-Tamimi kepada anak buahnya. Duduk dalam jemaah, tak menang ni sebab dia. Dia rasa dia yang paling banyak masalah. Sebab itulah jemaah tak menang. Dia rasa begitu. Dia bukan cakap je, dia terasa betul dalam hati dia. Ini nama dia rasa hamba yang tajam. Saya dah katakan proses ikhwan tadi bukan untuk dalam jemaah, luar jemaah, siapa saja, semua orang. Jadi kalau duduk luar lagi lah rasa ini tak berlaku, daulah ni tak menang lagi sebab akulah. Aku dah ada duduk luar jemaah. Lepas tu banyak buat dosa, banyak masalah. Banyak benar akhlak pun tak bagus. Ini sebab akulah. Dia rasa begitu. Pernah ada dengar tak bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW, kisah orang munafik yang meninggal dunia? Nabi sedih. Orang yang mati meninggal dalam kekufuran, Nabi sedih. Kenapa Nabi sedih? Nabi rasa seolah-olah dia bersalah, tak sempat dakwah kepada orang tu. Padahal Nabi tak bersalah langsung. Itulah maknanya rasa hamba yang ada pada Nabi Muhammad SAW itu tajam. Sedangkan tuan-tuan mungkin tak minat cerita macam ni. Cerita ni yang paling hebat sebenarnya. Yang paling hebat ni macam mana? Mana cerita yang paling bagus yang macam ni lah. Sebab kalau kita lulus semua ujian macam ni, kita akan jadi ikhwan masuk syurga bighairi hisab. Masuk syurga gitu je. Tak ada masuk neraka. Setelah kita taubat nasuha, setelah dosa-dosa kita diproses, setelah kita berlakunya penebusan dosa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, poin yang ke-43 ni, poin ni kena faham baik-baik. Sebab dia tinggi, susah nak capai. Saya ulang balik. Kemenangan jamaah kebenaran lambat berlaku kerana kita anggap salah anak buah, salah pengikut. Kalau di luar cara luar, dalam cara dalam. Sebab kita ni banyak masalah, banyak dosa, tak tobat lagi. Apa yang diamanahkan belum selesai lagi. Jadi kita ni paling berbahaya lah. Sebab kita puncanya. Kenapa tak menang? Ini punca daripada engkau ni. Jadi kita kena letakkan diri kita paling berbahaya. Itulah namanya rasa hamba yang tajam. Siapa yang tak faham, tak ada rezeki nak jadi ikhwan. Sebab ikhwan ni dia rasa tak layak. Dia rasa kuali. Dia rasa jahat sangat, hina sangat.
Padahal dia baik sangat. Luar biasa baiknya. Tapi dia tak rasa apa-apa pun. Orang nak kutuk-kutuk lah. Orang nak hina-hina lah. Orang nak cerca-cerca lah. Itu adalah ciri ikhwan yang ke-43. Ciri ikhwan yang ke-44. Cik Din, Pak Mat, Ismail, Makcik, Syakila, Along. Okey. Dengarkan. Ni masuk video ni. Subhanallah. Bengang dengan sikap manusia. Tidak boleh terima kenyataan. Tahu bengang tak? Ni Cik Din. Bengang. Sikit-sikit bengang, sikit-sikit bengang. Kita-kita lah termasuk saya. Jadi kalau kita bengang kita ni dengan manusia, dengan asyik bengang je dengan orang, kita bengang dengan orang tu, bengang dengan orang ni, bengang dengan kerajaan, bengang dengan pemimpin, semuanya kita bengang, seolah-olah kita bengang dengan takdir Tuhan. Bengang dengan Allah. Na'udzubillah. Subhanallah. Astagfirullahalazim. Yalah. Sebab yang mengatur dunia ni, yang mengatur alam ni, yang mentakdirkan suatu semuanya Allah. Jadi kita bengang dengan Allah secara tak sedar. Jadi kalau orang tanya macam mana sikap kita yang betul? Sikap kita yang betul adalah begini. Bila mana dalam negara kita berlaku benda yang tak elok, peristiwa-peristiwa yang maksiat, dosa, zalim ni banyak sangat, kita tak reda, kita benci, tak suka perbuatan tu, memang kita kena benci kan? Kita benci, tak reda lah. Tetapi kita menerima dengan tenang takdir Allah SWT. Takdir tu ketentuan, terima. Jadi kalau kita bengang sana, bengang ni, kita pun mengumpat, mengutuk, menghina, memfitnah. Bengang lah, orang bengang macam mana kan? Kita ledakkan kemarahan kita, bermakna kita tak boleh jadi ikhwan yang bengang-bengang. Ni saya nasihatkan semua, termasuk diri saya lah. Lebih-lebih lagi diri saya lah. Mana segala macam mazmumah kita kena clear. Taubat habis semua. Bila nak berjaya Encik Din? Bila-bila tak kisahlah. Yang penting kita usahalah. Saya nak buat 5 ciri je. Mula saya janji 10. Tapi saya dah, suara saya pun dah kehabisan. Dah kehabisan suara. Ciri ikhwan yang ke-45. Sebelum tu saya ulang balik. Jadi kita janganlah memperkatakan salah orang. Kita hanya nampak di sudut syariat lahiriah tanpa dikaitkan dengan kerja-kerja Allah, peranan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena pandai letak duduk antara syariat dan hakikat. Sebab semua benda itu berlaku dengan kehendak Allah SWT. Yang ke-45 yang terakhir, susahnya nak reda dengan takdir dan suka bersikap keluh kesah. Mana ikhwan ini reda aja dengan takdir, tidak keluh kesah, tenang je semua. Tidak keluh kesah ni. Kalau keluh kesah kejap bengang, keluh kesah kecewa, merajuk, bengang, keluh kesah, kecewa, marah, melenting. Ini kita-kita ni lah. Yang cakap ke, yang tak cakap ke, yang dengar, yang tak dengar, kita kena taubat. Usaha taubat, baiki diri. Jadi, sekadar itu yang saya nak kongsikan tuan-tuan sekalian. Maka dengan keberkatan kita mohon, keberkatan Putra Bani Tamim, keberkatan Imam Mahdi, keberkatan Rasulullah, supaya kita-kita ni semua setelah mendengar ini kita mampu bertaubat. Ya Allah, kami mohon dengan rahmat dan kasih sayang Engkau, dengan berkat Fatah At-Tamimi, berkat Imam Mahdi, berkat Rasulullah, taubatkan kami ya Allah. Jadikanlah kami mukmin sejati. Jadikanlah akhlak kami sebagaimana akhlak para nabi. Walaupun sekarang ini kami rasa gagal dan terus gagal, tapi ya Allah, Engkau Maha berkuasa. Engkau Maha pengasih, Maha penyayang, Maha adil. Anugerahkan kepada kami rasa-rasa hati seorang ikhwan. Anugerahkan kami rasa hamba yang mendalam,
Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu yang saya nak kongsikan tuan-tuan. Ampun maaf daripada saya. Saya tak dapat nak habiskan 10 ciri ni. Suara saya pun dah kehabisan suara. Allahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.